Jika sekiranya dia tiba di kota yang dituju setelah azan subuh sedangkan dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka sunat baginya untuk menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Tulis kita dhabit kat situ, imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله، وإلى أرواح سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وخصوصا إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن الصماعي حفظه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن عيدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi. Mudah-mudahan setiap kali kita berjumpa bertambahlah ilmu kita, maka kita niat untuk dapat beramal dan istiqamah dalam beramal. Saya mohon maaf lambat ni sebab saya terlelap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus pada muka surat 34. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala. Faedah kedua, mendapatkan khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi bahawa esok Ramadan. Kalau ada orang bermimpi berjumpa Nabi dan Nabi bagi tahu esok Ramadan, apakah boleh diiktimad, dipakai ataupun tidak? Jika seseorang, mohon maaf saya qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala. Jika seseorang berkata telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini berasal dari perkataan naba. Nabi berasal dari perkataan naba. Naba adalah berita besar, berita agung, berita hebat. Sebab itu Nabi membawa berita-berita hebat, bukan cerita-cerita kecil. Cerita syurga, cerita neraka, akhirat, pahala, dosa, ibadat, muamalah, munakahat, jinayat. Itu semua cerita besar-besar. Sebab itu disebut Nabi. Dan mendapatkan khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa esok adalah hari pertama dalam bulan Ramadan, maka hukumnya adalah tidak wajib bagi orang yang mendengar khabar tersebut untuk berpuasa. Orang yang diceritakan itu, orang itu bila dengar cerita mimpi ini tadi, dia tidak wajib untuk berpuasa. Bukan disebabkan ragu dengan khabar daripada Nabi, tak. Akan tetapi keraguan atas kebenaran mimpi tersebut. Betul tak betul orang itu mimpi? Satu. Kalau dia mimpi Nabi pun, apakah betul orang itu Nabi? Bukan kita tak percaya Nabi bagi tahu, tetapi ini lebih pada orang itu tadi. Apakah orang itu betul mimpi? Satu. Yang kedua, kalau dia betul mimpi pun, apakah yang dimimpikan itu betul-betul Rasulullah? Di situ.
Dan disebabkan pula kerana seseorang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan berfikir secara sempurna agar dapat memahami ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara benar. Hakikatnya, kalau seseorang itu mimpi, Nabi mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana lan yatamathalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, sesungguhnya dia lihat aku. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai aku. Satu, kalau benar pun bermimpi dengan Nabi, apakah yang dicakap Nabi dalam mimpi itu, apakah seperti yang dia khabarkan? Mungkin Nabi bagi tahu benda lain, tapi boleh kerana dia nak semangat berpuasa esok, dia salah faham. Nabi cerita benda lain. Kalaulah dalam tu yang mimpi itu Nabi betul, Nabi cerita benda lain, tapi yang dia faham dalam tidur tahu je lah. Oh, Nabi kata esok adalah puasa, walaupun yang Nabi cerita tu lain. Kerana itulah orang yang mendengar itu dan orang yang mimpi itu tidak boleh juga untuk berpuasa esok hari, bukan kerana tidak membenarkan perkataan Nabi, tetapi kerana tiga sebab tadi itu. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan, la ibarata aidan biqauli man qala, ini terjemahnya sama juga, tidak boleh diambil pengiktibaran, maksudnya tidak boleh diambil hukum juga dengan qaul siapa yang mengatakan akhbarani an-nabiyyu fin naumi, adalah Nabi mengatakan kepadaku dalam tidur, bi anna lailata awwal Ramadan, sesungguhnya malam ini malam awal Ramadan, fala yasihhu as-shawmu bihi, maka tidak boleh berpuasa dengan mengambil apa yang dimimpikan tadi itu, bil ijma', secara ijma', li faqdi dhabtir ra'i, kerana orang yang melihat itu belum lagi pasti betul yang difahamkannya itu. La li syakki fi ru'yah, bukan disebabkan kerana ragu-ragu terhadap mimpi yang dilihat itu. Faedah ketiga, jika seseorang bermusafir pada akhir bulan Sya'ban 29 atau 30. Macam mana? Jika seseorang bermusafir pada akhir bulan Sya'ban dari satu kota yang tidak berpuasa, tempat itu belum berpuasa lagi kerana tidak ataupun belum terlihat hilal anak bulan, menuju ke kota yang penduduknya berpuasa, dia tak berpuasa. Kemudian bersafir sampai ke tempat yang berpuasa sebab telah melihat anak bulan, atau sebaliknya, atau dia berpuasa di tempat dia sampai di kampung ataupun tempat, bandar, negeri, negara yang tak puasa lagi, apakah wajib baginya berpuasa? Orang tadi tak puasa, travelling satu tempat, ketika dia sampai di situ, orang di situ berpuasa. So what you should do? Jawapan terhadap perincian hukum sebagaimana berikut. Jika penduduk kota yang dituju dalam keadaan berpuasa kerana telah melihat hilal anak bulan Ramadan, maka dia tadi kan, situasi tadi dia berpuasa. Dia terbang ke negeri yang tak berpuasa. Sekarang macam mana? Jika penduduk kota yang dituju dalam keadaan berpuasa kerana mereka telah melihat hilal anak bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk ikut berpuasa. Jika hal ini jika dia sampai ke kota yang dituju sebelum azan subuh. Dia pergi ke satu tempat, dia berpuasa. Dia begini, kalau dia berpuasa, sampai ke tempat yang berpuasa, no problem. Masalahnya sekarang, dia tak berpuasa. Dia tak berpuasa, maka orang ini berpuasa. Maka apa yang harus dia buat? Dia dah sampai kawasan ini. Takkan dia berpuasa sebab dia sudah waktunya, sudah siang. Hendaklah dia sunat imsak. Maksudnya dia tahan diri, jangan makan, jangan minum. Tapi di sini ni, jika penduduk kota yang dituju dalam keadaan berpuasa, maka wajib baginya untuk ikut berpuasa juga. Wajib dia ikut kalau dia sampai ke kota yang dituju sebelum azan subuh. Walaupun dia bermusafir. Itu hendaklah wajib dia berpuasa. Dan jika sekiranya dia tiba ke kota yang dituju setelah azan subuh dekat situ dah dilaungkan subuh, hendaklah dia, sedangkan dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka sunat baginya sunat. Bila masuk sunat ni, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu, untuk menahan diri dari imsak ni namanya. Al-imsak. Ni menahan diri ni maksudnya imsak.
Tolong diingat ya, imsaknya ada dua. Satu, imsak berhenti sebentar sebelum makan, berhenti sebentar daripada makan dan minum, termasuk juga bersama dengan suami ataupun isteri, berhenti sebelum subuh. Itu namanya imsak. Nah, tapi spesifik untuk makan dan minum lah. Satu lagi imsak, menahan diri daripada makan siang hari itu. Dia bukan berpuasa pun, tapi dia kena tahan. Nanti akan sampai perbahasan, ada 6 perkara orang tu kena denda. Dia tak berpuasa, tapi dia kena denda, tak boleh makan, tak boleh minum. Sebahagian ulama katakan kalau dia makan dan minum juga hukumnya berdosa. Antaranya ialah malam tadi, contoh, ni kita lari sikit dari perbahasannya supaya nampak. Antaranya ialah malam tadi dia tak niat berpuasa. Dia lupa niat puasa malam tadi. Puasa apa? Puasa Ramadan. Maka dah subuh, Allah, lupa puasa malam tadi. Orang ini hendaklah imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Walaupun dia tidak berpuasa, dia didenda sebab malam tadi dia tidak berniat. Kenapa demikian? Sebab punyalah panjang waktu berniat. Berniatkan pada waktu malam. Malam bermula daripada maghrib sampai ke subuh, takkanlah mana-mana waktu tu tak berniat. Nah, kalau makan contoh iftar tadi, contoh makan nasi ayam goreng. Nah, tengah makan-makan, tulang ni, sambil-sambil buang tulang tu, dalam hati nak puasa esok. Itu juga dikira sebagai niat puasa. Takkan yang tu pun tak boleh selit-selit antara panjang waktunya itu, sebab itu kena denda. Yang kedua, yang dikatakan niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Apa yang diniat? Niat masuk niat. Bukan payah sangat niat ni. Bahasa apa pun boleh. Nawaitu shauma ghadin, kalau esok, kalau orang Arab saja aku puasa esok hari, itu adalah orang Melayu. I wanna fast tomorrow. Kalau dia orang putih, betul ke tu? Kalau dia Jawa, saya tak pandai Jawa. Cuma pandai siji, loro, telu, papat. Lepas tu Songo tu je tahu saya. Sebab ada wali Songo. Tidak lebih daripada itulah. Dan termasuk kabare waras. Wes mangan, wes. Itu saja. Terus, jika sekiranya dia tiba di kota yang dituju setelah azan subuh, sedangkan dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka sunat baginya untuk menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Tulis kita dhabit kat situ, imsak. Sampai terbenam matahari pada hari tersebut. Wajib baginya untuk qada puasa jika ia tetap di kota tersebut sampai di hari raya Aidil Fitri. Di hari raya Aidil Fitri, raya juga. Lepas tu wajib qada yang tadi tu. Kalau dia sampai bila? Selepas azan subuh. Jika penduduk kota yang ditujui tidak dalam keadaan berpuasa, kerana mereka tidak ataupun belum lagi melihat hilal, maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Memang dia berpuasa. Ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Sebab dia berpuasa. Kalau tak berpuasa tu lebih lagi. Tapi ini kalau berpuasa, teruskan saja. Kata Imam Ibn Hajar, tolong dhabit kat situ, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jangan keliru Ibn Hajar Al-Asqalani. Bubuh tarikh meninggallah senangnya 974 Hijriyah. 974 Hijriyah. Al-Imam Ibn Hajar. Dalam kitab ni, kalau disebut Imam Ibn Hajar, selalunya Ibn Hajar Al-Haytami. Tambah lagi kalau digembarkan dengan Syekh Ramli. Memang sahlah itu Ibn Hajar Al-Haytami. Meninggal 974 Hijriyah. Beliau ada kitab yang sangat besar. Namanya kitab Tuhfatul Muhtaj. Dengan ringkas disebut kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah. Kalau Syekh Ramli, tulis kat situ As-Saghir, yang kecil. Sebab dia ada dua. Satu Syekh Ramli Al-Kabir. Al-Kabir bapa beliau. Ini Syekh Ramli As-Saghir, anak dia. Kecil. Meninggal tahun
1004 Hijriyah. Memang terkenal, ini patut kita tahu. 1004 Hijriyah, beliau ada kitab 8 jilid besar. Kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Kalau tadi Tuhfatul Muhtaj, ini Nihayatul Muhtaj. Kalau orang biasa mengaji fiqah ni, kitab Nihayah. Kitab Nihayah. Dia ada dua, satu Nihayatul Zain. Itu Al-Habib Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Bintani. Itu, dan ini Nihayah. Kalau orang fiqah sebut kitab Nihayah, hang ambil dari mana-mana? Kitab Nihayah. Nihayah tu Nihayatul Muhtaj. 8 jilid besar. Allahu Akbar. Alim. Dua-dua kitab ini syarah kepada kitab Minhajut Talibin. Dekat rumah belilah kitab ni. Minhajut Talibin. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau meninggal tahun 676 Hijriyah. Ustazah yang ikut pengajian kita malam ni, termasuk juga yang mungkin live ni, di rumah tu kena ada satu kitab. Namanya kitab Minhaju At-Talibin. Minhajut Talibin. Yang mengarangnya Al-Imam An-Nawawi. Saya tak ingat, saya tak pasti ada tak dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab. Kitab bahasa Arab tu. Sebab kata ulama, antaranya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dan ulama lain. Hebatnya kitab Minhaj ini, sehingga dikatakan oleh ulama, man qara'al minhaja haja. Man qara'al minhaja haja. Siapa yang baca kitab Minhaj. Minhaj ini Minhajut Talibin. Jangan keliru, ada dua kitab Minhaj. Satu Minhaju Al-Abidin. Itu karangan Al-Imam Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriyah. Awal lagi. Kitab tu kitab tasawuf. Tapi kitab Minhajut Talibin itu karangan Al-Imam Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriyah dalam bab fiqah. Sebab tu ulama sebut, antaranya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dan ulama lain. Beliau sebut man qara'al minhaja haja. Siapa yang baca kitab Minhaj, yarhamukallah, haja, dia alim bab fiqah. Dia alim bab fiqah. Alhamdulillah, sanad saya bersambung dengan kitab Minhaj ini melalui guru saya yang saya sangat kasihi, Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Istimewanya, kenapa kitab ni dekat sangat rasa dengan saya, Syekh Nuruddin mengaji dengan guru beliau. Guru beliau Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Syekh Ismail ni, kitab Minhaj yang anda sebut tadi tu, dihafal dalam kepala macam hafal Quran. Masya Allah, majah. Sebab tu beliau disebut Al-Faqihud Darakah. Faqihud Darakah. Hafal kitab Minhaj tu. Yang bahasa Arab tebal ni sikit. Sesuai pula dia punya terbitan Minhaj juga. Yang menerbitnya tu namanya Darul Minhaj. Antara terbitan yang cantik, Darul Minhaj. Yang bahasa Arab lah, yang cantik. Sebab tulisannya pun jarang jatuh huruf. Sebahagiannya dia tak baris. Masya Allah. Miliki kitab ini, ustaz-ustazah yang saya hormati sekalian, beli kitab ni. Beli dulu, beli yang bahasa Arab. Sudah? Yang saya setakat ni saya tak jumpa lagi Minhaj dalam bahasa Melayu. Kalau Minhajul Abidin ada terjemah bahasa Melayu. Minhajul Talibin. Masya Allah. Beli kitab Minhaj ini siapa yang karang? Al-Imam An-Nawawi tadi. Disyarahkan oleh dua orang imam tadi. Imam Ibn Hajar Al-Haytami syarah kitab ni 10 jilid. Namanya Tuhfatul Muhtaj. Syarah kepada kitab Minhaj. Beliau meninggal tahun 974 Hijriyah. Datang ulama selepas itu, iaitu Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir tadi tu. Beliau meninggal tahun 1004 Hijriyah. Syarah juga kitab ni dengan 8 jilid tebal. Namanya kitab Nihayatul Muhtaj. Syarah kepada kitab Minhaj. Terkenallah dua kitab ni dengan kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Apa kata Syekh Ramli?
kalau kita mengaji fiqh, mereka dua selalu tak sama. Selalu tak sama. Nah, itulah dia. Ulama-ulama nak sokong yang mana? Dua-dua sokong. Dua-dua kita betulkan. Nah, tinggal lagi apabila pendapat bertembung antara dua orang imam ini, selalunya ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Turki, ulama di Nusantara kita ni, selalunya kita ambil pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, berkata beliau, tidak wajib baginya untuk berpuasa dan tidak wajib baginya untuk qada hari tersebut jika dia telah berpuasa 29 hari. Dia puasa 29 hari. Contohnya lah, saya pergi ke Mesir. Saya dah habis puasa ni. 29 hari ni. Nah, jadi di Mesir sedang hari raya. Apa yang harus saya buat? Dia khilaf dekat sini. Nah, kata Imam Ibn Hajar, kalau di sana hari raya tak masalah lah, sebab saya dah 29 hari dah sekarang ni. Ni dah 29 hari. Nah, kalau saya dah puasa kalau saya dah hari raya di tempat di Malaysia ni, kita berpuasa 29 hari, dah berhari raya dah, pergi ke Mesir, masih lagi mereka berpuasa. Apa harus saya buat? Saya tak puasa tadi ni, maka hendaklah saya imsak. Nak puasa macam mana? Sebab dah sampai kat sana dah waktu selepas subuh. Maka nak buat macam mana? Imsak sajalah. Perlu qada? Tidak, sebab saya dah pun selesai 29 hari. Nah, permasalahan dalam kitab dalam buku Nawaitu Shaum Ghadin yang saya susun tu, permasalahan begini. Orang yang berpuasa di sini dilihat keadaan dirinya. Nah, kalau dia berpuasa 28 ataupun 29 hari. Nah, dia berpuasa 28 ataupun 29 hari. Kalau dia berpuasa sampai ke negeri orang ini sudah berbuka puasa, apa harus dia buat? Maksudnya hari raya kat sini ni. Maka hendaklah dia buka puasa juga ikut orang di kawasan itu. Kalau dia sudah berpuasa 29 hari, hari sekarang ni dia berpuasa 30, dia sampai, ambil mudah. Saya berpuasa di Malaysia sudah 30 hari. Hari ini sebab Malaysia bagi tahu belum lagi hari raya. Saya pun berpuasa 30 hari. Nah, saya pun pergi ke Mesir. Mesir, orang di sana selamat hari raya. Di sana Mesir. So saya berpuasa sekarang ni, what should I do? Buka puasa. Jadi saya telah berpuasa 30 hari sepatutnya kan? So saya buka puasa tadi. Jadi berapa puasa saya? 29 hari. Perlu qada lagi? Tak. Sebab Ramadan paling ringan, paling kurang berapa hari? 29 hari. Berbeza macam ni. Sekarang saya berpuasa 29 hari sekarang. Saya fly ke Mesir, tengok-tengok selamat hari raya kat situ. Apa harus saya buat? Saya kena buka puasa, meraihkan juga penduduk tempatan, tapi kena qada 1 hari lagi. Sebab saya tadi kan puasa 29 sampai kat sini, hari raya sudah. So macam mana? Makan sajalah. Jadi esok hari qada 1 hari. Ataupun hari setelahnya. Nah, permasalahan ni ada dalam kitab Nawaitu Shaum Ghadin. Cerita Nawaitu Shaum Ghadin ni mohon maaflah. Siapa yang dah ambil, alhamdulillah. Yang dah ambil belum bayar lagi. Nanti bayar kat mana ya? Bayar kat mana-mana. Ada kotak. Nanti siapa-siapa lah tolong letak kotak kat situ. Faedah keempat. Saya baca banyak sikit malam ni. Jika seseorang bermusafir pada akhir bulan Ramadan. Jika seseorang bermusafir pada akhir bulan Ramadan dari satu kota yang tidak berpuasa kerana telah melihat hilal. Mereka dah berhari raya menuju ke kota yang sedang berpuasa kerana belum lihat bulan Syawal atau sebaliknya. Apakah wajib baginya untuk tetap berpuasa? Wajib baginya untuk mengikuti keadaan yang dituju. Tolong diingat, yang tadi perbahasan kita bulan Syaban. Bulan Syaban tadi tu, ini bulan Ramadan. Jangan keliru. Bulan Ramadan,
wajib ikut keadaan negeri itu. Wajib ikut keadaan negeri itu. Tapi kalau Sya'ban, dilihat dia sampai sebelum subuh ke selepas subuh, dilihat juga dia berpuasa tak puasa. Sya'ban panjang sikit perbicaraan lah. Tapi kalau Ramadan, senang sangat. Ramadan ikut saja ni negeri itu. Semalam ataupun 2 hari lepas, saya tak ingat, semalam ada seorang Kak datang jumpa saya. Dia fly daripada Mesir menuju ke Malaysia. Sampai di Mumbai telah masuk telah waktu subuh. Di mana kita? Kita nak ikut waktu apa? Fly daripada Mesir pergi ke Malaysia. Persoalannya subuh tu yang kritikalnya 2 sajalah, waktu subuh dengan maghrib. Yang lain tidak sangat. Sebab dalam bab puasa ni kan subuh tu menentukan boleh tak boleh lagi sahur. Maghrib tu menentukan terus ke tak terus lagi puasa. 2 tu sangat kritikal. Sampai di ruang udara Mumbai, maka di situ masuk tak masuk lagi waktu subuh. Jadi apa yang harus kita buat? Kalau makan-makan itulah sama juga. Hendaklah kita ikut di ruang udara kita berada sekarang. Biasanya kalau pesawat dia akan bagi tahu. Sekarang kita berada di ruang udara Mumbai. Di Mumbai, 5 minutes ahead will be waktu subuh. Kita pun dapat tahulah 5 minit lagi kena berhenti. Sebab kita kena ikut waktu Mumbai. Di mana kita berada sekarang. Untuk puasa Ramadan ataupun Syawal, ikut di mana kita berada. Yang ini mudah. Wajib baginya untuk mengikut keadaan kota yang dituju. Bagi mereka dalam keadaan berpuasa atau tidak. Dan jika jumlah puasanya 28 hari, maka wajib baginya untuk qada puasa 1 hari. Macam saya sebut tadilah. Kalau bab puasa ni senang. Kalau bab akhir bulan Sya'ban itu sedikit difahami. Hatta masuk subuh ataupun tidak. Kita bicara mudah sebab sekarang bulan Ramadan. Bicara mudah. Kita ni macam mana waktu waktu sahur dengan waktu buka puasa? Mudahnya, di mana kita berada sekarang. Itulah kita ikut. Di mana kita berada sekarang. Berbuka, ikut cara orang yang berbuka. Sahur, ikut cara orang sahur. Waktunya itu, mudah sangat. Macam saya kalau balik ke Sarawak. Sahur kita kat sini kan sampai hampir pukul 6. Seronok lah. Kalau fly ke Sarawak 45 minit awal. Jadi buka puasa awal. Hari-hari macam tu. Sahur dekat KL, buka puasa dekat Kuching. Sahur dekat KL, buka puasa dekat Kuching. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukun puasa. Yang ini agak common. Silakan kalau ada nak bersoal jawab. Elok pakai ini supaya saya senang waktu. Senang kita ni waktu. Rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasanya menjadi sah. Puasa ataupun apapun ibadat, ingat 2 perkara. 1 sah, yang kedua makbul. Kita cerita bab sah ni, bukan makbul. Makbul ni diterima ataupun tidak diterima. Sah, if you fulfill all the requirements, that is what's called sah. Tapi belum tentu diterima oleh Allah. Itu melibatkan batin juga. Contoh saya bagi, anak kita nak masuk university. So, hari ini tadi kita dah submit borang pukul 11. Due date-nya hari ini pukul 12. Jadi di counter tu ada seorang yang akan jaga, dia akan checklist. Ada tak kad pengenalan, ada salinan, sijil, co-curriculum, apalagi recommendation, semua sekali. Ada 11 checklist. Bila dia tik, semua ada. Itu namanya sah. Tapi belum tentu makbul. Nanti, 1 week after, akan ada satu mesyuarat senat namanya, akan dicek. Student ni tadi, walaupun sah, borang dia semua sekali tidak di-rejected, tidak di mesyuarat.
di table. Sebab tengok student ni nak ambil course apa? Cosmetics. Okay, check SPM dia. Dia tengok, Masya Allah, 9 straight A's. Tapi sayang, 1 B. Student ni dapat tak diterima cosmetics? Tak. Sebab dia tak memenuhi syarat. Jadi bukan dibuanglah, kemungkinan dia akan diletak di course lain, engineering ke, architecture ke, tapi course yang diminta tak diterima. Itu namanya tidak makbul. Dia ada beza sah dengan makbul. Sebab tu hadirin, kita jangan perasan sangat, mohon maaf ya, tapi jangan pula kita kena optimis mesti juga. Contoh sembahyang, dah selesai saya sembahyang, yes, no, sah tu sah memang, tapi belum tentu makbul dengan ikhlasnya lagi, dengan amalan batinnya lagi. Jaga-jaga. Sebab itulah bimbang-bimbang. Dalam masa bimbang-bimbang tu kena ada tasawuf juga. Apa dia tasawufnya? Raja, ya Allah, this is the best what we can perform. Yang cari barang hilang dalam sembahyang tadi, ya Allah ampunkan ya Allah. Yang tadi itu ingat kat mana letak kunci tadi tu, ampunkanlah ya Allah. Dalam sembahyang tadi tu teringat juga roti john, ya Allah ampunkan. Nak buat macam mana? Kerana itulah hadirin, kita tak dibebankan benda tu sebab memang kita ni manusia biasa. Tambah lagi kita ni hati kita kadang-kadang sekarang payah nak bersih, fikiran kita payah nak tenang. InsyaAllah kita tak dihukum perkara itu. Kita tidak ditulis dosa perkara itu. Sebab itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang berkenaan sembahyang mereka itu, mereka sahun, mereka lalai. Ayat tidak sebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Bukan fi salatihim, tapi an salatihim. Kalau fi salatihim, sudahlah kita. Mereka lalai tentang solat mereka. Bukan mereka lalai dalam solat mereka. Kalau lalai dalam solat, habislah kita. Imam baca lama sikit dah, kita letih imam ni. Dalam hati, walau imam baca sedap dah. Macam imam kat sini, Masya Allah. Kalau lebih panjang lagi. Kalau boleh lah, hati kita tambah lagi. Sebab sedap dengar. Tapi kalau panjang, yang kedua suara pun Masya Allah. Masya Allah maksudnya tak sedap. Yang ketiga, mikrofon pula ya Allah, senak perut kat belakang tu. Kita tidak diberatkan atas yang kita fikirkan dalam hati itu. Tapi yang kata sahun itu, dia melalaikan waktu solat. Maksudnya dia sembahyang zuhur tu sampai ke asar without any permissible reason. Lalu dia qada. Memang qada, tapi berdosa besar. Sebab sembahyang yang di solatnya itu bawa ke waktu yang kedua tanpa ada reason yang munasabah dibenarkan oleh syarak. Jaga-jagalah hadirin. Jangan anggap benda ni kecil ya. Yang itu yang termasuk dalam sahun, neraka wail itu, na'udzubillah min dzalik. Qil dikatakan api neraka jahanam minta jauh daripada api neraka wail. Api neraka jahanam minta dijauhkan daripada neraka wail. Ini tidak mustahil. Doa daripada neraka tak mustahil. Sebab itu hadirin, lepas solat jangan tinggal Allahumma ajurni minan nar. Kalau seorang, kalau ramai-ramai, Allahumma ajurna minan nar, Allahumma ajurna minan nar, Allahumma ajurna minan nar. Untuk selain daripada subuh dan maghrib. Untuk subuh dan maghrib jangan kurang 7 kali. Tolong diingat sama-sama. Kalau imam baca 3 kali subuh, kita tambah lagi 4. Kalau imam baca 3 kali maghrib, kita tambah lagi 4. Untuk sembahyang lain 3 kali cukup. Kenapa? Nanti rujuk dalam kitab
Matan Ibn Abi Jamrah. Matan Ibn Abi Jamrah. Satu lagi kitab yang saya nak bagi tahu, iaitu kitab Matan Ibn Abi Jamrah. Kitab itu miliki dekat rumah. Beli kitab ni. Kitab ini mengandungi, kalau tak silap saya, 190 lebih hadis. Hadis itu bukan sebarang. Semuanya sahih. Sebab Al-Imam Ibn Abi Jamrah, beliau lihat Sahihul Bukhari 7,000 hadis. Beliau kata zaman sekarang orang sudah kurang himmah, sudah kurang determination, kesungguhan untuk membaca hadis. Lalu beliau istikharah pada Allah, why not? Saya kompreskan, saya ringkaskan. Dalam 7,000 hadis yang sahih tadi tu, cuma tinggal 190 lebih hadis sahaja. Itulah namanya kitab Matan Ibn Abi Jamrah. Siapa yang mengarang kitab ni? Kitab tu namanya Matan Ibn Abi Jamrah. Siapa yang mengarangnya? Ibn Abi Jamrah. Kan payah-payah sangat. Matan Ibn Abi Syuja'. Siapa yang mengarangnya? Ibn Abi Syuja'. Itu saja. Miliki kitab ini hadirin. Siapa yang baca kitab ni seumpama dia telah membaca Sahihul Bukhari. Tolong beli kitab tu. Nama tadi apa kitabnya? Mukhtasar. Ada juga ditulis kat situ Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Cetakan warna kuning ke warna hijau? Kalau tak silap saya, yang saya tergambar sekarang ni warna kuning. Publisher dia kalau tak silap saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Hidayah. Al-Hidayah lebih kurang macam tu, warna kuning. Beli kitab ni, esok beli, baca. Kalau nak sedap lagi, baca syarahnya. Tapi yang menterjemahnya itu orang Kelantan, dan syarahannya sangat bagus. Sebab beliau merujuk kepada Hasyiah Muhammad Ali Ashanwani. Hasyiah Muhammad Ali Ashanwani, beliau syarah. Saya tengok syarah beliau, bila saya cek Hasyiah Syekh Muhammad Ali Ashanwani, sama. Adalah taklah lengkap, tapi bagus syarahan beliau. Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz apa namanya? Ustaz Abdul Rahman, ada orang Kelantan. Masya Allah usaha beliau. Beliau jugalah yang menterjemah hadis 40 tu. Hadis 40 beliau juga terjemah. Hadirin, simpan kitab Sahihul Bukhari dekat rumah. Kitab Sahihul Bukhari simpan di rumah. Sudah ada terjemah bahasa Melayu dah. Sahihul Bukhari 7,000 hadis. Simpan di rumah. Sebab kata ulama, siapa yang simpan di rumahnya Sahihul Bukhari, rumahnya tak terbakar, insya-Allah. Rumahnya tidak terbakar. Kalau dibawa dalam safinah, dalam sampan, dalam kapal laut, insya-Allah tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Barakah kitab Sahihul Bukhari itu. Kalau tak ada Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari kecil ya ni, dalam bahasa Arab lah. Kecil ya. Yang syarah tu yang panjang. Yang syarah di rumah saya tu dalam tebal ni. Ni. 24 jilid. Lebih kurang Kalau tak faham bahasa Melayu, baca yang Arab. Ini baru sedap. Baca hadis biar ada syarah baru sedap. Belilah 2 kitab tadi. Satu kitab yang kita sebut tadi, yang mula-mula kitab yang kita sebut tadi, kitab Minhajul Talibin Talib. Minhajul Abidin kena beli juga. Minhajul Abidin saya taklah sebut, tapi kena beli sebab memang kitab tu memang telah masyhur, telah ditulis. Antara yang menterjemahkannya adalah Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil Syekh Engku Ali bin Engku Endut, orang Terengganu, hafizahullah, masih hidup. Wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Beliau adalah ayah kepada Al-Fadhil Ustaz Engku Fadhil kita, Al-Idrus. Masya Allah. Masya Allah. Beli kitab tu. Terjemahan Minhajul Abidin, terjemahan beliau baik. Syekh Daud Al-Fatani memang menterjemahkan. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Jawi tebal ni.
Kitab Jawi nipis ya, tapi halus-halus ya. Beliau ada menterjemahkannya. Tapi terjemah moden ni oleh Syekh Engku Ali bin Engku Andon. Saya baru tahu juga, rupanya beliau adalah ayah kepada Al-Fadhil Ustaz Engku Fadhil, Masya Allah. Hafizahullah, hafizahumahullahu rahmatan wasi'ah. Rukun-rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasanya menjadi sah, dan jika tidak dilakukan maka hukum ibadah puasanya tidak sah. Itu je. Makbul lawannya tidak makbul. Rukun-rukun puasa ada dua, iaitu satu, niat, baik puasa wajib atau sunat. Tempat niat adalah dalam hati dan sunat dilafazkan. Hadirin, bacalah kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Semua mengatakan melafazkan niat itu sunat. Karena itu jangan diperlekehkan. Sebab apa? Ulama-ulama ni Masya Allah mengistinbatkan hukum bukan senang macam saya cerita malam tadi itu. Cukup dekat situ. Ketahuilah bahawa siapa yang mempersoalkan ulama dahulu bermakna ilmunya ada masalah. Ketahuilah. Ini ulama-ulama besar. Al-Imamun Nawawi siapa kita? Al-Imamun Nawawi ni gunung. Maka orang yang mempersoalkan beliau, bukan kita kata ta'asub, tidak. Mereka juga tidak maksum. Tetapi diperakui ilmu mereka tu. Jadi siapa kita nak komen tentang mereka? Seolah-olah seperti orang yang menanduk gunung sahaja. Kepala pecah, gunung, steady lagu tu sahaja. Kerana itu hati-hati. Hati-hati dengan ulama-ulama ni. Jangan perlekehkan. Kalau kita tidak setuju, begitu sahaja. Tetapi, Masya Allah, ulama-ulama dahulu, waraknya bukan main, Masya Allah. Saya sebut benda ni supaya kita insaf lah ya. Jangan kita kail sejengkal, nak menduga lautan dalam. Dari segi amalan sahaja dah, kita tak boleh nak amal. Nak lawan dengan mereka. Belum lagi kedalaman ilmu. Masya Allah. Niat, tempat niat dalam hati dan sunat untuk dilafazkan. Itu pegang betul-betul hadirin. Itu namanya tahqiq, betul-betul pegang. Macam mana? Memang sunat. Ya, adapun mazhab lain mungkin tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nantilah ada soalan kat sini. Elok juga biar bertulis senang kita nak syarah. Contoh ukuran lafaz niat yang wajib. Contoh saja. Nawaitu sawma ghadan min Ramadan. Macam mana ni Ustaz? Ghadan ke radin? Satu hal lagi ni. Tunggu dulu, baca dulu. Aku niat berpuasa esok dari bulan Ramadan. Contoh lafaz niat yang sempurna. Nawaitu sawma ghadin. Ada juga alhamdulillah. Nawaitu sawma ghadin. Ada tak satu kitab namanya Nawaitu sawma ghadin? Cukup kat situ. Nawaitu sawma ghadin, macam kenal je kitab tu. Dekat sangat. Dekat sangat-sangat lah. Mari kita tunjuk sikit. Nak bagi nampak. Mungkin orang tak ya ke Ustaz? Ada ke kitab itu? Ada. Dekat sangat dengan orangnya. Siap dengan sahaja aku berpuasa esok hari lagi ni. Kitab ni Ustazah Hindu. Nawaitu sawma ghadin. Kalau tanya dengan orang, hang tahu tak? Tahu apa? Kitab nama Nawaitu sawma ghadin. Kawan tu, ada ifradi syahri Ramadan hadis. Bukan nak suruh baca. Nama kitab tu Nawaitu sawma ghadin. Bukan nak suruh sambung niat. Nawaitu sawma ghadin. Ada ifradi syahri Ramadan. Bukan. Nama kitab tu nahabak mai. Ada satu kitab dalam Malaysia ini, namanya Nawaitu sawma ghadin. Saya nak cerita sikit lah. Apa asal usul Nawaitu sawma ghadin ni? Setelah saya habis tulis ni semua, tak bagi nama kitab lagi. Ada seorang sahabat, namanya Ustaz Khairul, Ustaz Syahrul Zaman, kalau dia dengar ni, ataupun dia dengar nanti rakaman. Dia pun tanya, Ustaz, apa nama kitab Ustaz ni? Sebab dia bagian buku. Anak kata, anak belum dapat lagi ilham lah, nak bagi nama kitab. Lalu beliau kata, spontaneously. Ustaz, kenapa tak kita bagi nama, sambil gurau-gurau, kenapa kita tak bagi
Kenapa tidak kita bagi namanya Nawaitu Shaum Ghadin? Saya fikir, tak pernah lagi nama kitab Nawaitu Shaum Ghadin. Nah, saya kata, insya-Allah saya setuju. Tuan-tuan tahu pasal apa saya setuju? Yang pertama, sebab tak ada idea. 6. Yang kedua, akui kelemahan. Yang kedua, idea dia baik. Yang ketiga, bila sebut Nawaitu Shaum Ghadin, automatically, without any prior thinking and deliberation, orang akan tahu kitab itu tentang apa. Yang keempat, yang ini jarang orang tahu. Untung tuan-tuan mengaji dengan pengarang kitab ni. Yang kelima, sebab ini maksud ni jarang orang tahu. Nak bagi tahulah ke? Bagi tahulah. Jangan suspend macam malam tadi. Kerana saya nak tunjukkan I belongs to Syafi'iyyat madhab. Saya adalah orang yang bermadhab Syafi'i. Nawaitu Shaum Ghadin tu lafaz. Dalam madhab Syafi'i, sunat melafazkan niat. Dan lafaz itu adalah Nawaitu Shaum Ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan. Maka saya nak bagi tahu pada semua, saya adalah orang yang bermadhab Syafi'i. Saya pegang pada pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan sunat melafazkan Nawaitu Shaum Ghadin. Yang ini pernah masuk TV1 dulu ni. Ni sahabat kita Akhi Said Munawwar. Dia pernah tanya saya ni, Ustaz, kenapa Ustaz bagi nama Nawaitu Shaum Ghadin? Saya sebut ini 2 tahun yang lepas. Fahamlah ada 5 sebab tadi kenapa kitab ini dibagi nama Nawaitu Shaum. Baru sedap kita syarah dengan orang. Syarah tajuk saja dah setengah jam. Baru jadi alim. Sungguh baru kita tahu orang itu macam mana. Itulah untung kita mengaji talaqi ya. InsyaAllah kita lajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Shaum Ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan li hadhihi sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Panjang juga ya, kita tak nak sampai begitu. Aku niat berpuasa untuk esok demi melakukan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ini semata-mata kerana iman dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Baca sama-sama dulu. Takut kita belum, siapa yang belum sama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Shaum Ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nak terjemah pun tak apa. Sahaja aku puasa esok hari bagi menunaikan kefarduan puasa Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tak apa, dua-dua boleh. Untuk apa? Untuk lekat di dalam hati kita. Waktu niat adalah seperti berikut. Jika puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajib tabyitun niyyah. Tabyit itu maksudnya malam. Mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Apa maksud mabit? Bermalam. Apa maksud malam? Hendaklah berada pada 12, selepas pukul 12 berada sebentar. Itu maksudnya mabit. Tapi mabit kat sini tak semestinya pukul 12. Masuk saja malam. Apa maksud malam? Maghrib itulah. Masuk saja malam, terus boleh kita tabyitun niyyah. Malam ni kita dapatlah satu istilah baru. Bagi tahulah kalau puasa wajib tabyitun niyyah. Maksudnya apa? Niat pada malam hari. Malam hari itu bila? Di antara maghrib sampai subuh. Yang waktunya dimulai dari terbenamnya matahari, iaitu maghrib, sampai azan subuh. Azan subuh ada 2. Ada setengah tempat, azan subuh 2 kali. Sini berapa kali? 2 kali ya? Oh, subhanallah. Saya bila 2 kali ni saya rasa macam zaman Nabi ya. Sebab Sayyidina Bilal selalu azan awal. Sebab itu Nabi sebut, kalau kamu dengar azan daripada Bilal, sedangkan kamu masih makan, teruskan makan. Sebab kenapa? Sayyidina Bilal selalu azan 20 minutes earlier than the actual time. Itu Bilal bin Rabah. Kalau Haji Mat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kan Nabi sebut, bila dengar azan Bilal, teruskan makan.
Makan lagi. Suami isteri dia tegur, kenapa Abang Haji? Tak, kan hadis sebut kalau Bilal azan. Dia tak tahu isteri dia pun ikut kuliah malam ni. Habis Haji dengan maulid dah. Dengan maulid. Sesungguhnya hak dia maksudkan dengan Bilal itu adalah Sayyiduna Bilal bin Rabah. Bukannya Haji Mak tak ada apa. Gitu dah. Faham hadis ni hadirin? Sebab selepas itu akan ada azan yang kedua. Azan itu azan betul-betul. Itu jangan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajr fala siyama lahu." Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Malam tadi saya sebutkan di antara 6 orang ahli hadis itu kutubus sittah hanya seorang sahaja orang Arab. Kita buat rankingnya, sebut dengan ranking. 1, Al-Imamul Bukhari, bukan orang Arab. Al-Imam Muslim, bukan orang Arab. Al-Imam At-Tirmidzi, bukan orang Arab. Yang hanya Arab, Al-Imam Abu Daud As-Sajastani, orang Arab. Terus Al-Imam Ibnu Majah, bukan Arab. Al-Imam An-Nasa'i, bukan Arab. Ajib. Hadis kan Nabi daripada Arab. Yang jaganya itu bukan orang Arab. Yang maksudnya yang 6 tadilah yang terkenal. Ajib jiddan. Masya Allah. Subhanallah, barang siapa yang tidak niat puasa sebelum terbitnya fajar azan subuh, maka dia tidak berpuasa. Fajar ni ada 2. 1 fajar kadhib, fajar bohong. Yang kedua fajar sadiq, fajar betul. Kenapa macam tu? Sebab fajar kadhib, fajar maksudnya cahaya pagi. Bila dia keluar, keadaannya ialah menegak daripada utara ke selatan. Kita pun tengok, kita jadi confused dibuatnya. Dah masuk subuh ke belum ni? Nak kata belum, nak kata sudah, nak kata belum, fajar tu dah keluar. Nak kata sudah, hari masih gelap. Dia bohong kita ya. Pasal itu dia sebut fajar bohong. Dalam istilah fiqah disebut fajar kadhib. Kadhib maksudnya bohong. Kemudian keluar lagi 20 minit lepas tu keluar fajar. Fajar cahaya pagi, tapi dia melintang. Tadi menegak, dia melintang agak jelas. Kemudian cahayanya itu sedikit melimpah di langit. Kemudian nampak dekat atas gunung, atas rumah, jalan-jalan raya. Itu namanya fajar betul. Fajar sadiq. Tengok, memang betul. Masuk sudah subuh. Sebab itu disebut fajar betul. Fajar sadiq. Bukan siddiq. Sadiq. Siddiq itu siddiq sigaraga. Itu lain. Itu sadiq. Hendaklah berniat malam. Kalau subuh dah masuk, tak boleh niat lagi. Macam mana? Imsak. Imsak. Apa maksud imsak tadi? Tak boleh makan, tak boleh. Ini sebahagian ulama kata kalau makan minum berdosa. Sebahagian mengatakan gitu. Jaga-jaga. Jika puasa sunat seperti puasa Itsnin Khamis, ada yang lain-lain puasa sunat maka waktu niatnya dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum zawal, iaitu sebelum masuk waktu solat zuhur boleh, dengan syarat belum makan minum lagi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dhata yawmin faqala hal 'indakum min ghada? Qalat la, qala fa inni idhan asum. Masyaallah. As-Sunanul Kubra lil Imam Al-Baihaqi. Daripada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna maksudnya penghulu kami. Kenapa ada di dalam masyarakat Melayu panggil Siti? Siti. Kalau pergi Mesir ada Sidi, kita dipanggil Sidi. Apa khabar Sidi? Kalau panggil kita kan, apa khabar Sidi? Sidi itu maksudnya panggilan, apa khabar tuan? Jangan pula, tak. Saya muhadir. Apa khabar Sidi? Tak, muhadir. Bukan dia sebagai nama kita, dia bagi panggilan.
Kalau orang Kelantan, awe, bana we. Awe, awang. Awang. Sihat ke, we. Bukan we, muhadir. Tak, bukan orang nak sebut nama, orang bagi panggilan. Jadi kalau CD tu tuan lah. Dari mana perkataan CD tu? Kalau dunia Melayu, Siti. Dari mana perkataan Siti? Nah, Sayyidi, CD berasal dari perkataan Sayyidi. Siti daripada perkataan Sayyidati. Potong jadi CD. Sayyidi potong jadi CD. Sayyidati potong jadi Siti. Itu yang asalnya Siti. Kan kita sebut adalah nama mak Nabi Siti Aminah. Mana ada Siti Aminah? Habis kita Arab kita buka. Mana Siti? Siti Aminah. Bukan Sayyidati. Oleh kerana kita dah potong-potong jadi Siti. Sebab tu nama kita, nama anak-anak ke Siti. Dipotong. Saya dulu ada berkawan dengan orang Nigeria. Orang Nigeria ni nama mereka bunyi Arab juga, tapi bunyi Afrika juga. Afrika ni kan bunyinya lele. Dia bunyi imalah banyak lele. Kawan saya yang saya ingat satu dom dengan saya tu, yang sebelah kanan namanya Musa Olajide. Nama dia Musa Olajide. Depan saya tu Mas'id Ajibola. Kalau mereka ingat, kalau mereka tengok live lah ni Bang Kamarudin lah. Lama dah tak jumpa main kedua lah. Musa Olajide. Seorang lagi Mas'ud Ajibola. Saya nak cerita begini. Ada orang Nigeria nak bagi nama anak dia. Biarlah nama anak dia itu ada Arab dan ada Nigeria. Akhirnya dibaginya nama anaknya itu apa? Tumbilka. Tumbilka. Rupanya ada percampuran Arab dengan bunyi-bunyi Nigeria. Kenapa Arab? Ini jangan buat ni saja-saja jadi jangan ikut. Tumbilka, wallah. Rupanya dia ambil daripada ayat Al-Quran. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun bil kafirin. Astaghfirullahaladzim. Dia main potong-potong. Wallahu muhit. Itu tak diambilnya, tapi diambilnya tumbilka. Itu diambilnya. Firid tak diambilnya. Akhirnya wallahu muhitun bil kafirin. Potong tumbilka. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf, ini cerita betul. Saya meriwayatkan cerita ini daripada kawan saya. Kawan saya ini dia lahir kat Mekah. Orang Kelantan, lahir kat Mekah. Dia yang cerita dengan kami ini. Allahu Akbar. Kalau ikut jam saya ni, pukul 3 minit lagi habis. Betul. Macam saya pegang pada janji. Saya berusaha setiap malam tidak akan lebih pukul 12.30. Walaupun saya datang lambat. Jadi, nak buat macam mana dah janji macam tu. Taib, sekarang jika puasa sunat seperti puasa hari Isnin atau Khamis, maka waktu niatnya dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum zawal, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Berdasarkan hadis tadi kita dah baca dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sunat kita taradhi sunat kita taradhi. Bila disebut nama Allah, sunat subhanahu wa ta'ala. Bila saya sebut nama Allah, tuan-tuan sebutlah Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla, Jalla wa Ula, Tabaraka wa Ta'ala. Boleh. Kalau saya sebut nama Nabi Muhammad, terus kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunat. Kalau saya sebut nama sahabat, sunat radhiyallahu anhu. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Spesifik untuk beberapa nama, antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
ada sahabat Nabi disebut 4 abadillah. 4 abadillah. Sebab nama mereka dimulai dengan Abdullah. Sebab tu disebut 4 abadillah. Satu, Abdullah bin Umar, disebut Ibn Umar. Yang kedua, Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud, disebut Ibnu Mas'ud. Yang keempat, Abdullah bin Zubair, disebut Ibnu Zubair. Itu 4 abadillah. Setiap nama sahabi sunat kita sebut radhiyallahu anhu. Istilah tu namanya taradi. Buat dhabit lah. Taradi, ta ra alif dhat ya. Taradi sunat. Bila sunat kita buatlah. Tetapi kalau tak sebut tidak ada ancaman. Tapi kalau nama Nabi tak disebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada ancaman. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Maksudnya rugi orang yang tidak boleh lihat aku pada hari kiamat. Terkejut Sayyidatuna Aisyah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, hum man idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang itu bila namaku disebut di sisinya tidak mau dia berselawat ke atasku. Orangnya orang yang kedekut. Al-Bakhil dipanggil dalam hadis. Jadi kerana kita bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi Muhammad, kalau nama orang Muhammad jangan. Ada seorang pemikir Islam di Algeria namanya Muhammad bin Nabi. Muhammad bin Nabi. Bila disebut Muhammad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ustaz tu, saya sebut nama seorang pemikir Islam dekat Algeria. Nama dia pun Muhammad bin Nabi. Yang audien pula sallallahu alaihi wasallam. Tambah Nabi lagi kat belakang tu. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih 2 ni. Jadi bermakna yang ini saya akan jawab malam esok Masuk ke tempat kami pada suatu hari, kemudian berkata, apakah kamu memiliki makanan tengah hari? Sayyidatuna Aisyah menjawab, tidak. Kemudian baginda berkata, jika demikian sesungguhnya aku akan berpuasa. Hadirin, Ustaz-Ustazah, take note hadis ni. Ini adalah hadis yang digunakan hujah oleh mazhab Syafi'i, boleh kita melafazkan niat. Sebab Nabi sebut apa? Inni idzan asum. Maksud tahulah Sayyidatuna Aisyah Nabi berpuasa. Nabi sebut tadi kan? Ini qiyas. Qiyas dalam mazhab kita Syafi'i adalah cara kedua, ketiga untuk cara keempat untuk mengistinbatkan hukum. Begitu cara kita berbicara dengan orang. Kenapa kamu melafazkan niat? Dalam mazhab kami ini qiyas. Qiyas itu adalah satu cara untuk kita adillatul ahkam dalam mazhab kita untuk istinbatkan hukum. Apa dia? Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jika seseorang makan sahur untuk berpuasa, ni kita sambung malam esok. InsyaAllah kita hadir waktu yang ditetapkan. Yang ini kerana saya pegang pada janji, 2 ni insyaAllah saya pause dulu. Malam esok saya masuk saja kat sini, saya akan jawab ni dahulu insyaAllah. Itu yang bagusnya hadirin, tulis dulu elok. Tulis supaya saya dapat tahu dan saya dapat estimate masa menjawabnya. Mohon maaf semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mannan. Allahumma ya Rabbi bi jahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal Murtada. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.